Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, majlis menjemput Encik Muhammad Sufian. Okay. Macam biasalah Luqman. Tak biasa pula ni. Ni untuk kita belajar. Yang lain-lain pun belajar sekali. Kita nak jadi moderator ataupun pengurusi majlis kan. Yang pertama perkenalkan dulu lah. So hari ini kita akan belajar kelas PJ, PK online hari ini hari Isnin. Kita tahu depan detail dan apa yang kita akan dapat hari ini, apa yang akan kita belajar hari ini, apa yang akan cikgu sampaikan hari ini. Macam tu Luqman. Boleh Luqman? Luqman ni standby ni. Nanti nak jemput live YouTube nanti ni. Jaga-jaga. Nanti hancur ni semua orang tengok ni. Okay, ada 13 orang. Ada dua agenda hari ni. Yang pertama saya akan bentangkan kita punya tugasan PJPK yang akan kita buat selama 2 minggu. So minggu yang pertama ada tugasan dia, minggu yang kedua ada tugasan dia sendirilah. Dan dua tugasan berbeza ni perlu dilengkapkan oleh sepatutnya semua murid. Tak kisahlah awak masuk live ke tak masuk live ke, memang kena buat. Sebab untuk maklumat rasanya kita dah edarkan lembaran. Kalau tak sempat nak ambil lembaran tersebut, saya akan letakkan di GCR tadi, Google Classroom. Yang tak ada Google Classroom ada masalah juga, InsyaAllah saya akan letakkan di guide. So yang tu hard copy lah. Nak senang kalau ada printer, awak letak, awak download saja nota daripada GCR kelas masing-masing. Nanti saya dan Cikgu Dana akan letakkan di GCR masing-masing. Okay, kita tengok tugasan untuk 2 minggu ni. Saya akan sharekan saya punya screen sekejap. Okay, untuk PJ tingkatan 2, mana ni? Sekejap. Banner tugas, PowerPoint tugasan. Boleh nampak saya punya PowerPoint semua? So ini 2 tugasan. Ni tugasan yang pertama, kita fokus untuk tugasan yang pertama dulu. Boleh nampak tak ke delay lagi? Tak nampak lagi. Nampak. Nampak tak? Lupa. Lama tak live ni. Dia kena setting dia lari sikit ni, jap. Okay tak? Nampak tak? Kosong je ni. Sekejap saya share lagi sekali. Dah keluar? Dah keluar kan? Nampak kan? Nampak kot? Nampak tak?
Dah nampak? Nampak? Okey, alhamdulillah. Kita tak buka kelas semua Okey, saya teruskan, kita mulakan kita punya kelas PDPR yang pertama, PJPK untuk tahun 2021, PDPR 3 fokus dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya, kenapa ya? Amin. Okey, untuk tugasan PJ PDPR 3.0, inilah tajuk pemakanan. Boleh tengok dalam buku teks lah. Yang ada buku teks. Kalau tak salah saya 100 lebih dia punya muka surat. Sekejap saya tengok dia punya buku teks jap. Ini untuk buku teks PJ, boleh rujuk buku teks PJ Form 1 pun boleh rujuk. Yang digital, yang tak ada digital boleh rujuk. Kalau ada adik formal boleh rujuk punya adik formal lah. Ni untuk buku teks form 2, dia ada di muka surat 192 sehingga 195. Ni dia punya buku tajuk makanan. Untuk tingkatan 2 sebenarnya dia lebih kepada keselamatan makanan dan kualiti makanan. So macam mana kita nak check makanan tu sama ada dia baik ataupun kita boleh makan ataupun kita dah tak boleh makan. Dia punya kualiti makanan dan keselamatan makanan. Okay, untuk awak punya tugasan PJPK untuk minggu yang pertama ni, arahan tugasan awak kena sediakan menu sarapan pagi ni, atau bukan semua sekali tu. Menu sarapan pagi atau makan tengah hari atau makan malam yang sihat berdasarkan pengambilan kalori yang betul. Itu untuk tugasan awak lah. So untuk yang ni boleh rujuk laman web sebagai panduan penyediaan hidangan. Saya dah sediakan dia punya link. So nanti nota ni saya akan letakkan di dalam Google Classroom, boleh rujuk balik. Yang saya bentangkan. Kalau tak faham yang ada dalam ni boleh tanya terus lah. Okay, pilih salah satu, sama ada sarapan pagi, breakfast ataupun tengah hari ataupun makan malam. Dan kita dah bincangkan untuk kelas 2C, 2D. Setahun lepas kita dah bincangkan berapakah kalori. Nanti kita tengok dia punya kalori untuk satu hari berapa ribu kalori. Okay, untuk langkah-langkah penyediaan tugasan, yang pertama ambil gambar atau rakamkan menggunakan video. Kalau malu boleh ambil gambar, ataupun kalau rasa yakin diri, confident, boleh gunakan video sebagai bahan evidence kepada guru PJ masing-masing, sama ada saya ataupun Cikgu Diana, untuk kita nilai awak. Ini termasuk dalam PBD awak sekali So anda kata obat mungkin dapat tahap 4 ataupun tahap 5 lah. Kalau dapat sediakan makanan, ikut cara dan ikut kalori yang betul. Okay, yang kedua, apakah kriteria pemenang? Ini ada pemenang Pemenang akan dikira berdasarkan kreativiti awak punya hidangan. Yang kedua ialah cara hidangan ataupun kita namakan dia sebagai plating. Siapa yang minat masak ataupun kulineri dia tahu lah. Cara hidangan dan jumlah diet yang berdasarkan jumlah kalori yang seimbang. Maksudnya nanti akan awak kena kira jumlah kalori berdasarkan diet yang seimbang ataupun kita punya piramid makanan. So yang ketiga, hadiah menarik akan disediakan insya-Allah, dan tempoh hantar tugasan sebelum 21 Mei iaitu hari Jumaat ini. Okay, yang malu boleh gunakan gambar. Saya tak naklah gambar satu gambar je letak. Mungkin boleh letak 4 gambar, boleh gabungkan sekali untuk sebagai evidence saya dan Cikgu Diana, untuk kita nilai awak sebagai pemenang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan sebagainya lah. Yang lagi video, so akan dapat markah extra. So nanti saya terangkan untuk video nanti Okay, untuk jadual kalori setiap pemakanan, untuk kini kita dah bincangkan tahun lepas untuk tingkatan 1. Untuk lelaki awak kena ambil sebanyak 2000 kalori sehari. Dan untuk perempuan awak kena ambil 1500 kalori sehari. Okay. So kalau kita tengok jadual 3 yang saya berikan, so dia ada 2, 4, 5 kali makan untuk satu hari. Yang mana untuk sarapan kita kira untuk 400 kalori, minum pagi ada 250 kalori, makan tengah hari 500 kalori, minum petang 250 kalori dan makan malam 400 kalori. So jumlah total lah 1800 kalori. So yang mana kalau awak kira
Di 1,800 ni dia sebenarnya dia anggaran sahaja so 1,800 kalori untuk setiap hari bagi lelaki dan perempuan. Walaupun perempuan kat atas dia dalam jadual dia hanyalah 1,500 kalori sahaja. So awak dah extra 300 kalori sebenarnya kalau ikut jadual pemakanan jadual 3 ni. So untuk tugasan contoh anda kata awak ambil sarapan pagi. So awak untuk sediakan makanan awak kena sediakan 400 kalori sahaja untuk makanan. Dia sebenarnya kita dah buat dalam kelas sebenarnya. Okay, untuk makan tengah hari kita dah buat dan kita dah bincangkan untuk pengambilan kalori untuk makan tengah hari ialah 500 kalori kalau nak buat makan tengah hari lah. Ataupun nak buat makan malam. Nak sediakan makan malam. So awak kena buat sediakan hidangan yang mempunyai 400 kalori sahaja. So lebih kurang, lebih sikit tak apalah, lebih 10 ke, lebih 20 pun tak apa. So sebab kita mungkin ada yang tak minum malam ataupun mungkin ada yang tak minum petang ataupun mungkin ada yang tak minum pagi, mungkin lah. Okay, sebab tu dia jumlah kalori ni dia akan kurang untuk satu hari. Mungkin tak sampai pun 1,800 kalori. Okay, yang seterusnya kita akan tengok contoh Contoh awak nak sediakan sarapan pagi tadi. Kalau sarapan pagi tadi lah 400 kalori. So inilah contoh-contoh yang ada dalam buku teks tingkatan 1. Awak boleh rujuk balik dalam buku teks digital nanti. Ataupun boleh saja rujuk dekat saya nota ni. Okay, untuk sup saya ambil contoh satu dekat atas. Bubur sup berbola ikan. Satu mangkuk. So awak kena masak bubur lah. So masak bubur. Kalau rekod video, bagi salam, perkenalkan diri dulu di kelas mana. Saya akan masak bubur sup berbola ikan. Satu mangkuk dah siap. So letak dekat plating, hias secantik. So berapa kalori dia? So awak kena huraikan menggunakan perkataan lah. So ini sup berbola ikan yang mengandungi 240 kalori. So ada lagi balance lagi 160 kalori. So awak nak buat apa untuk makan pagi? Contoh nak tambah putu mayam ni contoh sebab 160 kan. So awak nak sediakan sup berbola ikan dengan putu mayam. Tapi jarang lah ataupun belilah senang cerita. Kalau tak yakin sangat nak ambil gambar boleh beli. Kalau nak sediakan video tu lagi bagus sebenarnya. Sebenarnya saya lebih fokus untuk awak sediakan video sebenarnya. So yang tu kita akan ambil sebagai awak punya keutamaan untuk jadi pemenang lah kalau yang buat video. Okay, yang kedua contoh lagi untuk sarapan pagi dia ada kuih lapis, kek span. Kalau boleh buat pau ayam boleh kukus kan. Tahu sumbat, sandwich, dalam sarapan pagi saya buat sandwich, boleh selang, tak ada masalah. Kita tengok sandwich keju 100 kalori. Sandwich telur 70 kalori. Sandwich vegetarian sayur-sayur ada 60 kalori. So yang ni awak buat sandwich. Tu lagi senang untuk sarapan pagi. Tapi kena ada detail dia. Berapa kalori untuk setiap hidangan. Okay, yang seterusnya ni untuk makan tengah hari ataupun makan malam. Ni senarai lauk pauk yang awak boleh buat saya rasa. Ataupun awak boleh tunjuk awak goreng ayam. Tu ada ayam goreng berempah. Satu ketul 190 kalori. Ataupun awak masak daging, goreng cili ke kan 270 kalori. 2 keping daging. Ataupun nak bakar ikan, boleh buat video tengah bakar ikan, iaitu 90 kalori. Ikan kukus, ikan masak merah 3 rasa, ikan tenggiri, sotong masak sambal. Yang ni awak boleh pilih sendiri awak nak masak apa. Kalau boleh mak tolong record awak yang masak. Kalau setakat berbahan tu saya rasa tak ada masalah kot. Okay, lagi ni untuk sayur. Kita ada tempe, ada acar timun, bayam, cendawan tiram, dalca sayur, kacang buncis goreng. Semuanya boleh buat sendiri saya rasa. Ulam-ulaman, at least kalau tak ada sangat, ambil ulam-ulaman. Tu senang. Ataupun sup sayur. Ni yang boleh buat sendiri tanpa goreng lah. Kalau sup sayur, masak sup je. Okay, so yang terakhir lah tarikh penghantaran tugasan saya dah beritahu tadi, iaitu sehingga hari Jumaat sahaja. Sebenarnya tugasan adalah wajib untuk semua orang. Sebab kita nak nilai awak untuk awak punya PBD sampai tahap yang mana. InsyaAllah yang hantar tugasan kita akan bagi tahap yang lebih tinggi lah daripada yang tak hantar. Yang tak hantar cuma baca nota saja kan. Cuma untuk minggu ni
akan ada lagi satu awak yang kena bertulis, sebab ni awak kena tulis dalam buku nota. So nota tu saya akan up dalam yang pertama dalam kelas, dan yang kedua saya akan up dalam Google Classroom. So ada sebarang persoalan tak? Ada soalan boleh tanya dekat chat, ataupun boleh letak, boleh buka mic kalau nak tanya. Ada nak masuk ke? Ya, ada nak tanya tak? Boleh buka mic. Ataupun letak dekat ruangan komen chat. Nak tanya tentang tugasan yang pertama ni. Jadi tugasan ini Cikgu Sufian akan letakkan di GC juga Saya akan letak di dua-dua sekali, dekat grup WhatsApp dan di GC lah. Untuk nota semua saya akan letak di GC sebab saya tak nak crowded sangat, ataupun kalau Cikgu Diana ada grup, okay, saya letak dalam grup Telegram ke kan, mungkin. Tapi yang dah dapat lembaran kerja, so awak boleh terus proceed untuk tugasan yang pertama lah. So, anda kata tak dapat juga, saya akan post dekat saya ni, dah record, saya akan post dekat saya punya YouTube channel. So awak boleh tengok balik apa arahan dia yang saya bentangkan. Kalau tak faham boleh PM saya dan Cikgu Diana. Ada nak tanya tak? Lukman ke nak tanya, boleh wakilkan sebagai moderator. Mungkin tak faham boleh turun tanya, bagi wakil kawan-kawan awak ni. Senyap je. Lukman, bercakap sikit Lukman. Cikgu, yang masuk video cikgu tu macam mana? Okey, cantik. Saya tunggu je soalan tu sebenarnya. Okey, sebenarnya contoh awak pernah tengok rancangan masakan tak? Kan? So macam tu lah lebih kurang. So kalau kita tak shoot video tu sepanjang tempoh awak masak tu berapa lama, jadi 1 jam. So kita nak cut dia punya video. Contoh masa awak masak, contoh awak ambil gambar, nak senang awak ambil gambar lah, ambil gambar bahan-bahan. So lepas tu ambil gambar sedang menggoreng atau sedang buat benda tu, ataupun sedang membuat sandwich contoh Lepas tu apakah hasilnya? Alah, semua tera-tera ni IG story semua boleh update, takkanlah benda tu tak boleh nak buat. Pakai InShot. Saya tak pernah pakai lagi InShot. Saya hantar yang dah siap je lah. Ya? Tak ada yang dah siap, belum lagi, tak ada yang hantar lagi. Ataupun kalau kreatif boleh buat TikTok, hantar dekat saya atau Cikgu Diana. Kan TikTok kan boleh buat kan? Dalam masa 1 minit kan? Boleh buat, tak ada masalah. Kreativitas sendiri lah. Bukan maksud saya awak nak kena pakai kamera record 1 jam. Tu tak perlu. Sampai masak kan, tak perlu. Awak ambil kat yang penting sahaja untuk video. Ataupun tak mahir sangat. Kalau tak ada mahir sangat, awak ambil gambar je lah. Gambar satu. Yang penting ada muka kau. Jangan gambar mak kau tengah masak tu. Masak lah tu. Mak kau yang masak. Saya nak murid yang masak, murid yang sediakan makanan. Saya akan bagi markah yang tinggi. Hadiah Cikgu Diana? Hadiah apa? Apa ya? Hadiah? InsyaAllah saya sediakan hadiah. Hadiah ada banyak sebenarnya. Antaranya lah, bukan saya janjikan semua. Mungkin kita akan pilih seorang pemenang sampai awak dapat PBD. InsyaAllah dengan saya bagi barang lah. T-shirt. Saya ada t-shirt, saya ada sebuah jam. 2 lah kot. 2 ke 1? 2 ke 1? Saya rasa 2 jam. Jam tangan G-Shock. 2 jam G-Shock. 2 jam G-Shock. Bag pun ada. So tengok, sebab saya nanti ada banyak live lagi nanti. Dan duit raya hari ni, Cik Gafika masuk Dan duit raya insya-Allah ada nanti. Tu live YouTube nanti saya akan cuba sediakan quiz untuk yang bertuah boleh jawab semasa live sahaja.
Yang duit raya nak minta, nanti saya cuba buat satu kaedah. Yang masuk live ni awak kena dapatkan kata kunci untuk setiap live. Hari ni tak termasuk lah hari ni. Untuk dapatkan duit raya. Ataupun nanti kita akan buat secara roda kita pusing. Saya akan bagi RM1 yang masuk dalam roda tu. Awak berpeluang memenangi sehingga RM10 ke kan, contoh. Okay, jelas tak Luqman? Jelas tak Luqman? Jelas. Lagi soalan? Bagus soalan tu. Saya tunggu je sebenarnya. Saya menyukai sepenuhnya Cikgu Afiqah memang sokong nak jan duit raya. Okay, ada lagi nak tanya untuk tugasan PJPK untuk minggu ni. Luqman minggu depan lagi sekali untuk tugasan yang kedua minggu depan. Kita fokus untuk minggu ni saja, tugasan dia masak. Tak nak masak, buatlah breakfast, senang. Dia fikir susah nak masak nasi, tak perlu. Kalau dah masak nasi, awak kena letakkan dalam gizi seimbang. Kita dah belajar kan, suku separuh. Cikgu ada tanya, kalau Coco Crush dengan susu boleh ke? Coco Crush dengan susu boleh, tapi dengan syarat Coco Crush tu dekat kotak dia ada kan kalori dia kan, betul tak? Nak contoh pun tak ada barang kat sini ni kan, dia tulis untuk setiap hidangan dia ada jumlah kalori dia tu kan, betul tak? Nanti cek dekat kotak atau dekat plastik tu jumlah kalori untuk setiap hidangan. Dekat situ pentingnya. Contoh, hi guys, contoh. Ni abang begini. Hi guys, hari ni saya akan sediakan Coco sarapan pagi, iaitu Coco Crush bersusu. Contoh. So untuk dah buat semua, okay, sekarang dah siap. Jumlah kalori untuk hidangan ni ialah, awak beritahu lah berapa dia punya kalori. Dekat setiap hidangan kan dalam plastik tu. Awak tengok balik. Boleh? Jawapannya boleh. Lagi soalan? Bagus. Tak nak buat serius, buat Coco Crush. Tu boleh. Yang penting mesti ada gambar, evidence awak dengan makanan tersebut. Tak perlulah ambil gambar tengah makan, tak perlu. Ada tak lagi soalan yang bagus? Ada lagi soalan? Andai katalah makanan tu kan tak ada dalam jadual pemakanan, berapa kalori tak tahu kan. Okay, awak boleh gunakan formula 1 gram, contoh 1 gram untuk karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. 1 gram untuk protein bersamaan dengan 4 kalori. Dia samalah protein dan karbohidrat. Tapi kalau 1 gram lemak bersamaan dengan 9 kalori. Okay, itu adalah cara mengukur yang timbang makanan tu. Okay, info yang bagus. So tapi biasanya kalau kita beli makanan memang dah ada dia punya kalori untuk setiap hidangan. Guna yang tu. Boleh? Kalau tak ada juga, contoh dia benda tu memang tak ada benda tu. Memang kau beli tu memang plastik memang tak ada. Ataupun plastik dah hilang, dia letak dalam Tupperware kan. Contoh anggaran. 1 gram 4 kalori. 4 kalori. 1 gram karbo dan protein tu 4 kalori. 1 gram ke 100 gram? 1 gram. 1 gram. Ada lagi soalan? Saya nak tanya untuk kita punya tugasan. Sebelum saya masuk kita punya live nanti. Nanti nak explain juga live nanti ni. Apa live yang ada? Sebelum tu Cikgu Sufian tambahan. Ya. Cikgu Sufian sebelum ni ada mention yang untuk lelaki 1,800 kalori 2,000 kalori. Perempuan 2,000, perempuan 1,500. Betul. Yep. Dalam itu untuk 1 hari. Jadi dia perlu ada agihan. Contoh untuk sarapan, dia ada 5 kali pemakanan. Untuk sarapan pagi
biasanya kita ambil 22% je daripada jumlah keseluruhan. Contohnya untuk pelajar lelaki atau perempuan dua-dua boleh. Sarapan pagi 400 kalori. Minum pagi 250 kalori. Makan tengah hari 500, minum petang 250, makan malam 400. Contoh macam tu. Ada agihannya. Biasanya yang beratnya makan tengah hari lah dan makan malam sikit. Awak kena Google betul. ya. Betul. Untuk berikut. Tadi saya tu jadual tadi mungkin tak perasan. Budak-budak ni mungkin tak perasan. Untuk tengah hari, untuk pagi 400, minum pagi tak silap saya 250, makan tengah hari 500, minum petang 250 dan makan malam sebanyak 400. Kalau jumlah kita kira anggaran dia lah 1800 kalori untuk setiap hari, lelaki dan perempuan. Dia ambil purata lah 1800 tu. Sepatutnya lelaki 2000 kan, yang perempuan 1500. So itu anggaran. So sebab kita mungkin tak minum petang tu mungkin dah tolak ada 200 kalori kan. So sepatutnya dia akan jadi balik 1500 lebih kurang. Itu untuk pemakanan. Ada soalan lagi tak? Lukman, ada lagi soalan Lukman? Ataupun yang lain boleh tak, yang kalau yang malu boleh letak di ruangan chat. Untuk kehadiran ni boleh letak komen nama dengan ni tak? Nama dengan kelas tak? Sebab ada yang masuk guna email apa? Email biasa. Oh, Cikgu Puan Anita ada ni. Tanjak boy. Sebab ada yang masuk guna email biasa tau. So boleh letak nama dengan kelas dekat ruang chat. Sementara tunggu saya terangkan untuk 5 minit yang terakhir ni, saya akan terangkan apa live yang akan saya dan Cikgu Dana akan buat sepanjang tempoh PDPR 3.0 ni. Kita tak akan gunakan GCR, tapi kita akan gunakan YouTube live. Menggunakan YouTube. So prepare data awal-awal, jangan guna data sikit. So kurang-kurangnya kalau insyaAllah 1 jam, insyaAllah awak kena beli data RM3 lah. RM3 pula, 3 gig. Belilah RM3. Dah RM3 insyaAllah. Ni bukan paksaan, ni bukan wajib. Awak masuk, awak dapat sesuatu ilmu lah. Okay, ataupun dah tak berkesempatan masuk, nota saya akan bagi dalam GCR. Dan link untuk YouTube pun saya akan bagi dalam GCR untuk awak review balik apa yang kita bincangkan secara live nanti. Dan tak sempat masuk live. Okay, boleh So sementara tu tulis komen nama. Ada soalan tadi, mana soalan? Okay. Ada soalan, tak perasan. Cikgu, ni pilih salah satu je kan untuk sarapan atau makan tengah hari? Jawapannya je. Pilih salah satu sarapan atau makan tengah hari ataupun makan malam. 3. Pilih salah satu. Yang senang sarapan pagi lah. Kalau rasa boleh masak untuk tengah hari, boleh, tak ada masalah. Dan yang paling penting awak cuma ambil gambar sebagai evidence, ada muka awak tu sendiri. Atau pun nak buat video, tu lagi bagus, cantik. Okay, saya teruskan dengan kita punya tajuk live untuk seterusnya Cikgu Dana So saya endkan untuk yang tadi. Untuk tajuk live mana ni. Untuk tajuk live nanti, so insyaAllah kita akan jemput cikgu-cikgu daripada tetamu khas kita daripada JPN sebenarnya, yang merupakan orang yang hebat. Saya akan ceritalah hebat dia kat mana nanti insyaAllah. Sekejap saya tekan slide show. So linknya saya akan bagi nanti dalam kelas.
saya akan sediakan terus dia punya masa. Saya akan sediakan dia punya masa dan dia punya tarikh. Dah siap semua. Semua dah siap. Cuma sekarang ni perlukan komitmen awak semualah untuk join dia punya, saya punya PDPR secara YouTube. Boleh nampak tak ke delay lagi? Nampak dah. Nampak Nampak. Okay, so yang ni ialah untuk kita punya live nanti. So antaranya ada Cikgu Hasrul Rashid, Cikgu Noliza daripada SMK Darul Ihsan, saya sendiri Cikgu Diana, Cikgu Wan Azman. Ini saya bagi tahu tadi, Puan Asmahani merupakan pengarah unit pembangunan bakat murid bahagian sukan untuk JPN Selangor sebenarnya. Kita ada Puan Nuhayati, cikgu kita juga di sesi pagi. Dan kita ada pasukan olahraga daripada SMK. Ni sekolah saya yang nombor dulu lah. Sebab saya bawa budak ni pada tingkatan 1. Kita tengok apakah rahsia dan cabaran mereka untuk menjadi. Ini untuk makluman semua, Johan MSSD Petaling Utama. Kalau tak silap saya 3 tahun berturut-turut sehingga dapat L1. 4 tahun berturut-turut. Dia Johan L3, masa tingkatan 2, Johan L2, Johan L1. L1 semua dia orang lah dapat pingat emas Johan. 4 kali 100 dan 4 kali 400. So yang ketiga, yang seterusnya kita ada Putri Dayana. So, nak kenal dengan siapa dia tu? So nanti kena stay tune. Tengok untuk minggu ni, insyaAllah untuk esok kita ada pertolongan cemas. Ini ada dalam buku teks DRABC, saya gabungkan terus, dan TOTEPS bersama dengan Cikgu Hayati. Jangan lupa esok 2.40 sehingga 3.40 petang secara YouTube live. Nanti link saya akan bagi nanti esok. Yang kedua, untuk hari Rabu kita akan berkenalan dengan ni, kalau nak minta IG ke apa kan boleh minta dengan masa live nantilah. Yang tak masuk saya takkan layan lah. Okey, sukan berisiko tinggi, antara minat dan keselamatan. Yang seterusnya untuk hari Khamis kita ada penyakit dan amalan gaya hidup sihat. Ni ada tingkatan 2 Kalau tak silap saya dia berada di sebelum keselamatan, penyakit tidak berjangkit. So kita akan berdiskusi ataupun berbicara tentang penyakit berjangkit, penyakit tidak berjangkit termasuk COVID ini sekali. So ada isu nantilah. Kalau ada soalan boleh masuk tanya secara direct dekat kita punya penceramah. Yang seterusnya macam saya beritahu tadi, sukan olahraga dan cabaran dan kejayaan. Yang ni kita buat minggu depan, hari Selasa. Masa saya dah tetapkan. Kita ada Cikgu Hasrul Rashid, kita ada Cikgu Azman sebagai panel kita. Untuk berkenaan dengan bola sepak, ni boleh masuk lah, nak tanya dan sebagainya boleh tanya dia. Okay, dan yang terakhir sekali untuk live kita yang terakhir, kita jemput khas daripada JPN, Puan Asmani, dan saya nak jemput Cikgu Laila sebenarnya, tapi dia mungkin ada kerja lain lah, tak sempat nak masuk kita punya live. Kita jemput Cikgu Diana yang merupakan sebenarnya hebat juga dalam sukan bola tampar ni, bola jaring. Okay, itu sahaja kot untuk kita punya tajuk live dan ahli panel untuk setakat ini. Saya rancang untuk hari Isnin yang macam minggu depan. Itu rahsia. Kita akan buat YouTube live tetapi panel dia rahsia. Sebab kita cuba jemput Insta famous. Nak tahu Insta famous apa? Stay tune. Ada Cikgu nak tambah apa-apa tak? Hebat kan kita punya ahli panel ni. Berulang-ulang Tapi moderator tak samalah. Saya Lekman boleh belajar, Lekman boleh tengok dan belajar. Okay, untuk sebab tu untuk esok Selasa, Rabu, Khamis untuk kelas tingkatan 2 saya tak buat ikut jadual. So saya gunakan flip classroom. So mana-mana yang berkesempatan, memang kebetulan waktu PJ masa tu 2.40 awak kena masuk lah untuk tengok YouTube live.
Saya tak kisah walaupun view seorang je, saya tetap teruskan dengan YouTube live juga. Sebab kita nak menjadikan dia sebagai satu benda yang formal. Kalau meet ni dia macam ramai-ramai kan. So kita biar formal. So yang penting jaga adab lah semasa chat dan tanya dan sebagainya. Nanti insyaAllah mungkin boleh tanya rahsia, mungkin awak boleh tanya macam mana nak join, mungkin boleh tanya berapa tahun berlatih untuk jadi juara kan, sebab ada antara yang saya sebutkan tadi dia sampai sehingga peringkat MSSM. Tak kisahlah, dan dia ada pernah sekarang mungkin ada yang saya sebutkan tadi, ahli panel kita yang pernah bawa pasukan ke peringkat negeri, pasukan ke peringkat daerah, pasukan ke peringkat kebangsaan. Mungkin so boleh tanya dia punya pengalaman pahit manis dia sendiri dekat semasa live YouTube. Nanti kita akan mulakan esok dengan pertolongan Cik Mas bersama dengan Cikgu Haryati yang merupakan Cikgu BSMM. Kalau tak silap saya, betul tak? BSMM dia punya uniform. Betul tak Kak? Cikgu Hayati BSMM kan? Tapi dia ada pengalaman untuk bantu mula. Ya. Masa sekolah dia tu dia St. John tak silap. Tak ya, sekarang sekolah ni. Dia macam nampak KRS. Tak apalah, yang penting ilmu dia tu. Kecuali Ilmu dia tu yang penting ni, ilmu dia tu penting. Untuk makluman murid kita lah. Saya pernah buat live dengan dia, saya dah beritahu untuk 2D, 2C pun saya dah beritahu. Dia dah share dengan kita tahun lepas. So pengalaman dia berkaitan dengan kanser cervix, kalau tak silap saya tahun lepas kita dah bincang. So mungkin awak boleh tengok balik dekat saya pun channel. Dia pernah kongsikan pengalaman dia lah. So apa yang berlaku, apa susahnya kalau kena kanser ni, dia cerita semua sebab dia ada pengalaman, ada pengalaman kawan dia sendiri. So mungkin esok pun saya dapat tahu dia nak share sesuatu yang mungkin dia sendiri yang alami benda tersebut. Mungkin tak tahulah apa yang berlaku. Stay tune esok. Kita rahsiakan tak? Kalau tak, nanti tak masuk budak-budak ni. Okay, Alhamdulillah ada 25 orang ni. Kalau stay macam ni esok ni cantik. Tak tahu kalau tolak cikgu dia, rasa ni 10-15 je ni. Tak apa, Alhamdulillah cikgu pun saya jemput masuk untuk kita sama-sama timba ilmu pengalaman. Supaya kita dapat manfaat dia, daripada ilmu yang kita dapat manfaat dia dan kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita, kehidupan seharian kita lah. Okay, Cik Diana ada nak tambah apa-apa? Dah time dah masa kita ni. Masa kita dah time lah. Okay, saya ingatkan semula untuk tugasan untuk hari ini. Live ni akan kita savekan dan kita letakkan di beberapa channel lah, macam Telegram, WhatsApp, GC, dan harap semua sekali buat tugasan diberikan sebab handout pun ada, jadi tiada alasan. Okay, itu saja. Okay, saya serahkan kepada moderator kita, Luqman, moderator. Hilang, Luqman hilang. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Diana dan Cikgu Sufian. Maka berakhirlah kelas PGPR Pendidikan Jasmani pada hari ini. Okay, terima kasih Luqman. Okay, kita tangguhkan kita punya kelas dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallah bihamdihi. Okay, jangan lupa esok masuk live untuk kita sembang-sembang santai. Kalau ada quiz, mana tahu dapat duit raya, mana tahu. Okay. Tak recording. Bye semua. Assalamualaikum.